Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku untuk dalam manga One Punch Man chapter 173. Okey guys, aku nak bagi tahu ni, kepada peminat-peminat anime Naruto dan One Piece, korang mesti kena dapatkan baju anime keluaran Far East Studio, desain Rei Shanks, Namikaze Minato, Bounty Naruto dan juga Uchiha Sasuke. Sebabnya baju anime yang kita orang keluarkan ni memang padu gila. Desain dan kualiti memang sangat-sangat terbaik. Kalau korang pakai auto, korang nampak handsome. Dan kalau korang pakai untuk buat aktiviti outdoor pun tak ada masalah langsung. Silap-silap crush korang terpikat tau bila tengok korang pakai baju ni. Sebabnya korang auto nampak kacak macam Syukri Raya. Satu lagi aku nak bagi tahu, sekarang ni kita orang tengah buat promo kau murah gila. Yang mana untuk desain Bounty Naruto dengan Red Hair Shanks, harga asal adalah RM45, tapi sekarang ni tengah promo hanya RM38 saja. Diskaun sampai RM7 untuk minggu ni saja. So siapa cepat dia dapat. Jangan lepaskan peluang selagi promo masih berjalan, okey? Baju ni ready stock tau, dan jenis kain microfiber interlock full sublimation. Setiap pembelian akan dapat free gift barang-barang anime. So kalau korang berminat nak order baju-baju anime keluaran Far East Studio, korang boleh je terus order dekat Shopee Far East Studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni, okey? InsyaAllah harga memang berbaloi gila. Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Yang mana untuk dalam chapter kali ni memang padat gila dan memang hype gila babeng, sampai aku tak boleh nak duduk diam tau waktu baca chapter terbaru ni keluar. Aku memang tak sangka gila untuk dalam chapter kali ni kita akan ditunjukkan sebab apa Blast tak berjaya untuk mengalahkan Elder Centipede pada 2 tahun yang lepas. Momen pertarungan di antara Blast menentang Elder Centipede memang di luar jangka kita. Aku memang tak sangka langsung tau. Rupanya pada 2 tahun yang lepas lagi Blast telah pun berhadapan dengan Allen G bersendirian, sampaikan Blast telah pun cedera parah. Malah berkata-kata tu je tau. Untuk dalam chapter ni juga kita akan dapat tengok anak murid kesayangan Saitama iaitu Genos telah pun merevealkan situasi sebenar apa yang telah berlaku sewaktu Ewa Kengaru telah pun ditewaskan. Genos telah pun merevealkan kekuatan sebenar Saitama dalam meeting ke semua hero. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 173 yang bertajuk Secret Intel, dan dekat dalam cover page untuk dalam chapter kali ni ada gambar Genos, Flashy Flex, Zombie Man dan juga Amai Mas. Chapter 173 bermula dengan sambungan dari chapter yang lepas, yang mana selepas Saitama dah membantai, dah belasah ke semua robot-robot sistem pertahanan yang telah dicipta oleh Dr. Bofoy, orang-orang yang jaga dekat control room Hero Association pun diorang macam perli Metal Knight lah kan. Sebabnya yelah, Hero Association telah pun investkan modal yang sangat-sangat besar sampaikan 9 bilion macam tu dekat Metal Knight untuk mencipta sistem pertahanan yang cukup kuat dekat HQ Hero Association. Last hampir habuk pun tak ada. Semuanya hancur macam tu je. Ibarat macam kau beli barang made in China je. Tak ada kualiti langsung sistem pertahanan yang telah dicipta oleh Metal Knight. Sebabnya diorang ingatkan robot-robot yang telah dicipta oleh Metal Knight tiba-tiba rosak sendiri je. Tapi yang sebaliknya, sebenarnya robot-robot Metal Knight telah pun dibantai sampai dunia oleh Saitama si botak. Cumanya diorang semua kena kencing dengan Saitama hidup-hidup tau. Selepas diorang cakap, diorang nampak tiba-tiba je robot-robot yang ada dekat sana meletup sendiri. Mana nak mengakunya si Saitama tu? Yelah, lepas dia dengar harga robot-robot yang telah dicipta oleh Metal Knight tu sampai mencecah 9 bilion, memang berpeluh satu badan lah member. Tapi rupanya Dr. Bofoy ataupun Metal Knight tahu sekalinya selepas beliau telah pun memantau dalam rakaman video ketika robot-robot ciptaan beliau telah pun dihancurkan oleh Saitama. Dan Dr. Bofoy terus je siasat latar belakang untuk Saitama dalam database Hero Association. Malah Dr. Bofoy pun akan sentiasa berwaspada, akan sentiasa memantau terhadap Saitama sebab dia tahu Saitama berpotensi untuk menjadi musuh yang sangat berbahaya untuk diri dia. So sekarang ni babak beralih pula situasi dekat meeting para hero yang telah dilakukan, yang mana kelihatan tak ramai pun hero yang terlibat dalam meeting tersebut. Hanya ada beberapa hero je yang terlibat, antaranya Genos, Flashy Flash, Zombie Man dan juga Amai Mas. Jadi diorang pun start dalam meeting bersama dengan Sage dan juga Skinka, yang mana topik utama diorang adalah situasi ancaman yang telah berlaku sebelum ni sebab tu berhadapan dengan Monster
Association. Sage pun cakap lah dekat orang semua, sebab utama kenapa kita buat meeting tergempang untuk hari ni adalah disebabkan dah tentulah situasi yang telah berlaku sebelum ni tak berapa dijelaskan lebih mendalam, dan berkemungkinan apa yang telah berlaku sebelum ni ada kaitan dengan ramalan yang telah diberikan akan menimpa dekat bumi. Jadi kalau korang ada info-info yang sangat penting untuk dikongsikan, korang boleh bagi tahu sekarang, okey? Sebabnya situasi sekarang ni memang sangat-sangat merisaukan, memang sangat-sangat darurat, disebabkan kita dapat report ada potensi untuk manusia biasa berubah menjadi monster, dan sejak kebelakangan ni kes manusia telah berubah menjadi monster secara tiba-tiba semakin meningkat. Lepas tu si Amai Mas yang cacah diva kat sana, cacah retis macam Fatah Amin, dia pun cakap lah, tunggu kejap, kenapa aku tak tahu apa-apa cerita ni? Boleh tak korang explainkan lebih details lagi dekat aku satu demi satu? Sebabnya aku ada dekat sini sebagai penasihat je, dan aku memang busy sangat-sangat, tak sempat nak baca report-report yang telah disediakan oleh korang semua. Jadi korang explainkan je dekat aku, okey? Jadi Flashy Flash dengan Zombie Man yang mendengar apa yang telah dikatakan oleh Amai Mas, dorang pun meluat gila lah kan. Dorang menyampah gila dengan Amai Mas. Lalu tak lama lepas tu pun Zombie Man terus dibagi info yang sangat penting berkaitan pasal karakter Homeless Emperor yang dipercayai beliau telah menerima satu sumber kekuatan dari satu entiti yang telah digelar sebagai God. Jadi bila dorang semua mendengar apa yang telah dikatakan oleh Zombie Man, dorang semua pun terkejut lah. Biar betul ni, Homeless Emperor telah mendapat kekuatan daripada LNG. Dan lepas dari itu pun Zombie Man terus explainkan lagi apa yang telah berlaku sewaktu Homeless Emperor diambang kematian. Lalu Flashy Flash pun tanyalah dekat Zombie Man, pada masa tu kau ada dengar apa-apa tak yang cakap dengan kau melalui telepati? Dan Zombie Man pun balas, tak ada. Lalu Flashy Flash pun bagi tahulah dekat orang semua, sewaktu dia berada dekat bawah tanah bersama dengan Manako dan juga Saitama, diorang telah pun bertemu dengan sesuatu yang mana benda tu offerkan satu kekuatan dekat diorang, dan kalau korang merupakan vessel yang tak sesuai, diorang akan menerima akibatnya. So kiranya apa yang telah dilalui oleh Zombie Man dan juga Flashy Flash seakan ada persamaan, dan diorang boleh katakan LNG yang dimaksudkan oleh Zombie Man dan juga Flashy Flash merupakan LNG yang sama. So Amai Mas pun cakap lah, LNG, korang tak rasa ke LNG itu sebenarnya merupakan salah satu dari ketua Monster Association? Sebabnya kalau tak silap, identiti sebenar untuk Gyoro-Gyoro adalah Human Esper. Tapi Flashy Flash balas, kalau macam tu kau tak rasa pelik ke? Kenapa hanya ada satu orang je daripada angkatan orang yang telah menerima kekuatan tersebut? Musuh macam tu bukannya level-level blast untuk dia berlawan tau. Lalu Flashy Flash pun tanyalah dekat Sage, kau mesti tahu sesuatu kan apa yang sedang dilakukan oleh Blast, disebabkan Blast ada kira salam dekat engkau. Jadi lepas dari itu pun Sage terus membongkarkan satu rahsia yang sangat-sangat besar tak diketahui ramai orang, yang mana Sage terus cakap sebenarnya sejak dari 20 tahun yang lepas lagi Blast telah pun berjuang habis-habisan tanpa henti berhadapan dengan LNG yang dikatakan korang sebut tadi tu. Blast dengan anggota seperjuangan beliau telah pun mencari satu cube misteri yang mampu untuk mengubah manusia menjadi monster. Malah pada 2 tahun yang lepas, sewaktu Blast sedang berhadapan dengan ancaman Elder Centipede, tanpa disangka LNG telah pun muncul di hadapan Blast, sama seperti situasi sewaktu Garou telah menerima kekuatan daripada LNG. Tambahan, Blast juga merupakan salah satu karakter yang telah di-offerkan untuk menerima kekuatan daripada LNG. Tapi nasib baiklah Blast telah pun menolak tawaran tersebut, dan rupanya pada waktu tu berkemungkinan Blast telah pun bertarung dengan LNG, sehingga kelihatan selepas dia Blast pulang daripada pertarungan menentang LNG, keadaan untuk Blast memang tengah cedera parah, dan pada waktu tu jugalah Blast telah menerima kesan parut dekat muka beliau. So dekat sini kita pun dah tahulah sebab sebenar kenapa Blast gagal untuk menewaskan Elder Centipede pada 2 tahun yang lepas. Bukannya disebabkan dia tak mampu untuk kalahkan Elder Centipede tau, tapi sebenarnya dia telah berhadapan dengan LNG pada masa yang sama. Malah Blast juga telah berjuang untuk berhadapan dengan LNG demi untuk melindungi semua orang yang ada dekat bumi. Jadi Sage pun cakap lah, kalau aku buat report pun apa sebenarnya yang telah berlaku ketika kejadian pertarungan di antara Blast menentang Elder Centipede tak ada guna juga, disebabkan orang atasan Hero Association tak akan percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Sage. Diorang hanya menganggap apa yang telah dikatakan oleh Blast dan juga Sage sebagai satu alasan semata je, yang bagi alasan sebab apa dia gagal untuk menewaskan Elder Centipede. Jadi bila diorang semua dah dengar cerita sebenar kenapa Blast jarang ada dekat bumi, diorang pun tak nafikan lah sebab apa Blast layak untuk menjadi hero kelas S ranking nombor 1. Dan tak lama lepas tu pun Jadis terus cakap, sayang sangat sebab kalau kau bagi tahu dari awal lagi situasi sebenar apa yang sedang berlaku dekat Saitama Sensei, confirm Sensei akan selesaikan masalah tu sekali mata je. Lepas tu Sage pun cakap lah, bukan korang jangan salah faham, kenapa aku tak bagi tahu korang dari awal lagi.
berkaitan pasal rahsia ni. Tapi sebab apa? Hanya Blast je yang mampu untuk berhadapan dengan LNG disebabkan dia mempunyai kemampuan mampu untuk mengawal space time, dan hero-hero yang lain pasti tak akan mampu untuk melakukan tugasan tersebut. Lalu Janus buat apa lagi kan? Dia terus keluarkan core milik beliau dari masa depan, tunjuk dekat orang semua. Sambil itu Janus ada cakap, aku mungkin tak boleh nak masukkan benda ni dalam report aku, tapi aku boleh bagi tahu dekat korang macam mana cara boleh membantu untuk selesaikan masalah ni semua. Dan apa yang paling mengejutkan, Janus telah pun menceritakan segalanya apa yang telah berlaku sewaktu sedang berlangsungnya pertarungan di antara Saitama menentang Ewoken Garo Cosmic Fear Mode dari A sampai Z. Diceritakan segalanya dekat dorang semua. Tapi apa yang kelakarnya dekat sini kan, apa yang tak boleh tahannya dekat sini, sampai 4 jam cerita si Janus ni tak habis lagi. Sampai kan naik bosan diorang semua mendengar apa yang telah diceritakan oleh Janus. Malah bukan takat tu je, punyalah bosannya cerita si Janus ni sampai kan Amai Mas terus jauh dari meeting tersebut. Dan Flash pun sampai kan tertidur. Dia tertidur kat sana. Punyalah bengong je si Janus ni. Patutlah si Saitama tu selalu stres je bila Janus dah buka mulut kan. Aku ingat Saitama seorang je tau stres nak layan perangai si Janus ni. Tapi rupanya hero-hero yang lain pun barai juga nak layan perangai si Janus yang suka blacktail, yang suka cerita. Wih, straightforward betul lah. Nak dijadikan cerita dekat sini. So disebabkan Flash pun sampaikan tertidur dengan apa yang telah diceritakan oleh Janus pun naik angin lah. Tapi nasib baiklah Zombie Man dengan santai je telah menenangkan Janus. Lalu Sage pun cakap lah, okey, kalau cerita kau ni betul, kita orang kena tanya sendiri dekat tuan punya badan, betul ke Saitama adalah orang yang bertanggungjawab menewaskan Garo? Cumanya Janus pun jawab lah, pasal benda ni mungkin tak akan berlaku disebabkan Sensei dah tak mempunyai sebarang memori sewaktu berhadapan dengan Garo. Jadi bila diorang semua dengar apa yang telah dikatakan oleh Janus, lagilah diorang bertambah tak percaya dengan apa yang telah diceritakan oleh Janus. Sampai kan Flash cakap, kalau ye pun kau nak angkat sensei kau tu hebat sangat, carilah idea yang lebih padu lagi kalau kau nak buat cerita kan. Malah Zombie Man pun bagilah idea, kalau macam tu kita pergi tanya sendiri je lah dekat Garo apa sebenarnya yang telah berlaku. Tapi malangnya Garo sendiri pun tak ingat satu haram jadah apa yang telah berlaku selepas Garo telah ditumbuk oleh Saitama. Dan momen yang sangat-sangat penting untuk dalam chapter kali ini apabila Sage ada cakap berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Blast, yang mana sejak kebelakangan ni kes LNG telah memberikan kekuatan kepada orang lain semakin meningkat. Blast dapat rasakan mungkin ada sesuatu yang trigger LNG ada dekat dimensi diorang, dan panel manga terus memfokuskan dekat karakter Saitama. So disebabkan ni teori yang aku pernah buat sebelum ni berkaitan pasal rahsia sebenar untuk kekuatan Saitama memang cukup tinggi lah untuk berlaku. Tapi semua tu tak apa, kita fokuskan dulu apa yang sedang berlaku untuk dalam chapter kali ni, okey? Lalu Sage pun cakap lagi, walau macam mana pun tak lama lagi Blast akan kembali dengan membawa strategi macam mana untuk elak dari perkara yang lebih teruk berlaku. Dan selagi benda tu tak berlaku, selagi itulah keutamaan kita adalah untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Di hujung chapter kita dapat tengok Janus pun terus pergi meninggalkan meeting tersebut. Tapi sebelum Janus pergi meninggalkan orang semua, Janus ada cakap, nanti kalau korang ada maklumat daripada Blast, korang terus bagi tahu dekat Saitama Sensei, okey? Itu saja apa yang kita perlukan. Dan Flash pun ada tinggalkan pesanan kat Sage untuk Blast, yang mana Flash suruh cakap, Blast, kau settlekan cepat sikit pertarungan kau dengan LNG ataupun apa-apa sekalipun, dan kembali untuk bertarung dengan aku. Sebabnya aku tak puas hati lagi dengan kau selepas apa yang kau dah buat sewaktu berada dekat bawah tanah. Malah kelihatan Zombie Man pun dah sedar orang yang telah dimasukkan oleh Dr. Genos berkaitan pasal Limitless berkemungkinan orang tu adalah Saitama. Dan sekarang ni Saitama dah menjadi perhatian untuk beberapa hero-hero pangkat atasan. Dan chapter 173 pun habis macam tu je. Untuk chapter kali ni memang padat gila dengan info-info yang cukup penting. Lagi-lagi akhirnya Yusuke Murata dah jelaskan apa sebenarnya yang telah berlaku sewaktu pertarungan di antara Blast menentang Elder Centipede. So kiranya tahap kekuatan Blast ni memang bukan kaleng-kaleng sebab dia dah bertarung dengan LNG secara sendirian. Dan dia memang merupakan the truly hero yang sanggup berkorban jiwa dan raga untuk melindungi semua orang yang ada dekat bumi. Tapi apa pun kita tunggu je lah apa pula yang bakal berlaku untuk dalam chapter akan datang, okey? Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.